Tajuk penting dalam surah Al-Jathiyah ini, seru hanya Allah, berdoa hanya kepada Allah. Dan dalam surah Al-Jathiyah ini Allah Subhanahu Wa Taala menjawab juga kesamaran yang berlaku. Di antara sebab perkara syirik berlaku kerana su'ul fahmi. Perkara syirik berlaku kerana silap faham. Silap faham tentang perkara-perkara ghaib. Dan silap faham kerana tidak ada maklumat yang jelas daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumat wahyu tu dia tidak jelas sangat, ataupun dia silap faham. Berlaku silap faham, maka berlakulah perkara syirik. Antara lain maklumat tentang orang yang telah mati. Maklumat orang yang telah mati ni berlaku silap faham, baik roh Nabi ataupun roh wali. Apa dia kesamaran yang berlaku? Mereka yang hidup menyangka bahawa orang yang telah mati ni, ada di antara mereka yang hidup ni, dia sangka orang yang telah mati dapat dengar apabila diseru roh mereka. Seru dia pun dengar selalu. Mari mana ni? Mari silap faham. Mari daripada bisikan syaitan. Bukan saja dia dengar, bahkan dia dapat lakukan pula. Boleh buat pula orang mati tu. Nurut gapo orang minta nak. Silap faham manusia yang hidup daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan manusia ni dia nak minta dua je dalam hidup dia. Dua perkara saja. Yang pertama, nak supaya diselesaikan masalah dia. Yang kedua, supaya disempurnakan hajat dia. Dua ni je. Ada masalah, nak selesaikan masalah, dan dalam kehidupan ada hajat, nak ditunaikan hajat. Jadi gimita dengan orang yang telah mati ini merupakan kesilapan dalam fahaman tentang perkara ghaib. Tidak ada bukti, tuan-tuan. Tidak ada bukti daripada wahyu Tuhan, daripada Quran, orang mati ini dapat dengar. Seperti mana dengar kita ni. Kita biasa-biasa ni, orang cakap dengar. Sebelum jenazah dikebumikan, orang ramai tidak bercakap dengan jenazah tu, dengan mayat tu. Adakah orang sebelah orang mati dia mari duk cakap, dia minta hajat dia, duk kata, duk sebut kau tu, sebut kau ni, minta tolonglah. Ada berlaku ke? Semasa mayat tu duduk selepas kematian? Tak ada. Kerana apa orang tak buat? Kerana orang faham dia sudah mati. Tidak ada apa-apa faedah kita mengadu pada dia, beritahu dia. Bukan saja dia tak boleh tolong kita, dia mengharapkan doa daripada kita untuk dia. Silap faham. Termasuklah budak-budak. Dia tak akan buat dah. Apa? Meninggal dah. Dia pun faham. Kalau bercakap pun tak ada apa-apa faedah. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah baginda wafat, sebelum jenazah baginda dikebumikan, tak ada riwayat sahabat duk bercakap dengan mayat Nabi, dengan jenazah Nabi setelah kewafatan Nabi. Apatah setelah dikebumikan, masuk dalam bumi dalam tu, dengar semua. Tak ada bukti daripada wahyu. Antara kekeliruan mereka lagi ialah mereka kata, okeylah, dia tak dengar, tak apalah dia tak dengar. Memang dia tak dengar.
Tapi jika Allah pendengar ke dia, pula Allah dengar ke dia. Sebab apa? Sebab Allah kan berkuasa. Inilah dalil Allah berkuasa. Allah kan berkuasa. Memang Allah berkuasa. Dari segi kuasa, Allah memang berkuasa. Tapi kita kena tanya, adakah itu peraturan Allah? Adakah ini syariat Tuhan? Yang mana bila orang itu mati, dari kalangan Nabi baik, dari kalangan wali baik, bila diseru nama dia, dia pun dengar. Adakah itu peraturan Tuhan? Allah buat macam tu ke? Adakah Allah sebut dalam Al-Quran? Jadi jika berdalilkan Allah berkuasa, berdalilkan dengan Allah berkuasa ini, bukan setiap perkara yang didakwa akan berlaku dah. Kerana dia perkara gaib. Bukan kita kata Allah berkuasa kan, maka perkara itu pun berlaku. Tak mungkin begitu. Kerana Allah sudah ada peraturan dia. Dalam perkara gaib ini, dia ada wahyu daripada Allah. Jadi dalam surah ini, dalam surah Al-Jathiyah yang kita baca ini, merupakan penafian. Penafian daripada Allah. Allah berkuasa untuk buat begitu. Allah memang berkuasa. Nak bagi dengar, memang dia berkuasa. Tapi itu bukan peraturan daripada Allah Ta'ala. Bukan peraturan dia. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menafikan dan menidakkan perkara itu. Cumanya tuan-tuan, ada hadis. Ada hadis Nabi. Ada beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam hadis itu, pada zahirnya, pada zahir hadis ni, orang yang telah mati ni boleh dengar. Orang yang telah mati boleh dengar. Jadi berlaku perselisihan pendapat para ulama hadis. Di kalangan ulama hadis, ada yang mengatakan orang yang telah mati dapat dengar. Memang ada daripada para muhaddisin. Cuma kita kena jelas, ulama hadis yang kata boleh dengar, orang mati boleh dengar ni, disebut boleh dengar di situ dalam hadis tu fil jumlah. Dipanggil sima fil jumlah. Dengar pada jumlah tu saja. Maknanya apa yang ada dalam hadis, apa yang disebut dalam hadis tu, macam mana dia boleh dengar, seperti mana dalam hadis itu saja. Seperti apa? Seperti orang kafir mati di perang Badar. Setelah ditimbuskan mereka ni, Nabi bercakap dengan mereka. Nabi bercakap dengan mereka. Satu hadis. Yang keduanya, ada hadis setelah mana dikebumikan orang mati, setelah mana dikebumikan mayat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, orang mati ni dengar tapak kaki. Dengar tapak kaki mereka yang pulang ke rumah masing-masing. Mulut jalan pak-pak tu, orang mati tu dengar. Ada hadis. Jadi sebahagian ulama yang sabit kata dengar hanya qadar itu saja, untuk hadis tu je. Dengar tapak kaki, dia dengar tapak kaki, qadar tu je. Yang dengar perkataan Nabi, dengar masa perkataan Nabi tu, tidak diheret jauh. Tapi oleh kerana sudah dibicarakan, sudah ada dalam hadis, orang mati ni boleh dengar, syaitan ni diheret. Syaitan diheret panjang. Bila boleh dengar, kita bolehlah seru dia.
Bolehlah beritahu dia hajat kita, masalah kita. Dia heret pergi situ. Tidak lagi pada hadis itu, tapi dia pergi syarah kepada semua keadaan. Sedangkan hadis tu sebut dengan pada hadis tu saja. Ni bagi ulama yang sebut orang mati dengar. Maknanya dengar fil jumlah, pada hadis itu saja. Cara macam mana, seperti mana dalam hadis tu sebut, cara tu saja. Tidak bebas pada semua keadaan. Mana-mana kubur wali, mana-mana kubur nabi, kita pergi seru dia dengar hal. Setelah manusia mati ni tuan-tuan, kita kena ingat, dia sudah berpindah alam. Dia sudah ke alam barzakh, alam lain, bukan alam dunia lagi. Yang alam barzakh ni kita tidak tahu keadaan dia, melainkan kalau ada pemberitahuan daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ulama kata dengar fil jumlah, qada hadis tu je. Manakala ulama yang kata tak dengar, ulama yang menafikan dengar. Ulama yang menafikan dengar, dia beritahu yang Nabi bercakap kepada orang kafir yang mati dalam perang Badar tu mukjizat Nabi SAW. Sebab tak ada para sahabat pakat buat. Sayyidina Umar pun tanya Nabi. Rasulullah cakap dengan orang telah mati. Maknanya paham Sayyidina Umar ni orang mati tak dengar. Sebab tu dia pergi tanya Nabi. Setelah Nabi cakap. Cuma Nabi nak beritahu orang Mekah yang tolak tentang kehidupan akhirat, sekarang ni setelah dia mati, dia pergi ke akhirat, dia tahu sebenar-benarnya apa yang Nabi beritahu tentang hari akhirat, kehidupan selepas mati. Sekarang ni dia dapat tahu sungguh lah. Jadi Nabi bercakap tu mukjizat Nabi. Mana kalau orang mati dengar tapak kaki pula, ulama hadis yang kata yang menafikan dengar, ulama hadis beritahu, nak beritahu tapak kaki tadi, nak beritahu surah, cepatnya perkara-perkara alam barzakh berlaku. Bukan nak beritahu tapak kaki sangat, nak beritahu alam barzakh. Setelah pergi alam barzakh ni, soalan malaikat, segala yang berlaku di alam barzakh cepat berlaku. Itu maknanya apa dia? Belum pulai lagi. Belum pun orang yang ke bumi jenazah ni sampai ke rumah, segala balasan barzakhi tu mula berlaku dah. Mula berlaku dah. Dan semuanya akan berlaku. Qada itu saja tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, qada itu saja ulama hadis berlaku perselisihan pada hadis itu. Pada hadis mana orang mati dengar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Jangan duk heret pergi jauh. Kerana apa? Kerana kalau kita rujuk Quran, balik buka Quran daripada bismillah sehingga An-Nas akhir, tak ada satu ayat pun ayat orang mati ni dengar. Dan kalau kita cek Quran molek, dalam Quran ayat orang mati ni tak dengar. Tak dengar. Sebab itulah ulama hadis yang kata dengar pun qadah hadis tu je. Setakat itu sahaja. Sebab dalam Quran orang mati tak dengar. Yang ada hanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita sebut tadi. Jadi jahil wahyu, ini masalah. Jahil wahyu Tuhan, dia pergi seru orang yang sudah mati. Sedangkan kena ingat, tak ada dari ajaran wahyu seru orang mati. Tak ada. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak buat perkara tu. Tidak buat. Berlaku masalah banyak kepada para sahabat pun tidak pergi seru Nabi. Dia mesyuarat sama dia. Dia ada perbincangan sama dia. Kita kena ingat, anak murid Nabi sendiri. Dan hak kita kena ingat sungguh, seru orang mati ni bukan daripada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ajar itu.
Jadi ayat penting dalam surah Al-Jathiyah ini, kita tengok ayat 18. Tengok ayat 18. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Kemudian kami menjadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syari'atin, di atas satu syariat, di atas satu peraturan. Peraturan Allah Ta'ala. Minal amri, mina dengan makna fi. Makna apa bahasa Melayu? Di. Fil amri, minal amri, di dalam agama. Kami jadikan kamu wahai Muhammad berada di atas satu syariat dalam urusan agama. Minal amri din, dalam urusan agama. Syariat ni apa dia? Syariat ini ialah jalan agama. Di atas satu jalan agama, yang mana dalam syariat itu adanya akidah, pegangan kepercayaan. Dalam syariat itu adanya amal ibadat. Dalam syariat itu adanya peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syariat itu adanya akhlak dan budi pekerti. Dalam syariat. Jadi dalam syariat yang Allah ajar daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, tak ada ajar suruh orang mati. Tak ada. Kalau kita cek hadis-hadis Nabi yang sahih, Nabi ajar suruh Allah saja. Jadi dalam peraturan Tuhan tak ada. Bukalah Quran, tak ada. Silap faham manusia daripada bisikan syaitan tadi. Nabi sendiri pun tak ajar suruh orang mati. Hayat hidup baginda, ajar suruh Allah saja. Jadi kami jadikan kamu di atas jalan agama, di atas satu peraturan, minal amri, daripada urusan agama. Amri sini urusan apa? Urusan agama. Apabila sebut agama, tuan-tuan, dia kena daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berlandaskan wahyu. Agama ni bukan daripada orang lain, ia daripada Allah. Daripada Allah kena ada wahyu. Kalau kata Allah berkuasa, kan, perkara gaib, mana wahyu? Boleh seru orang mati, dia tak dengar. Allah mampu memperdengarkan dia. Mana peraturan Allah? Allah ajar dalam Quran. Allah ada rakyat, bagi seru dia, dia dengar, dia boleh buat, dia boleh tolong kamu. Tak ada. Ada dalam Quran pada awal sampai akhir, seru hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah beritahu seperti ini, tugas kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut fattabi'ha, kamu hendaklah ikuti sahaja jalan itu. Jalan agama ni kamu kena ikut. Jadi orang ajar-ajar boleh tu, mari mana? Orang mati kita boleh seru dia, dia dengar. Mari mana tu? Dia mari daripada hawa nafsu manusia. Jadi apabila mari daripada hawa nafsu manusia, Allah Ta'ala sebut wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan janganlah pula kamu mengikuti ahwa'a, segala hawa nafsu orang yang tidak tahu, yang tidak tahu wahyu dan peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ikut dia. Nak ikut syariat Tuhan. Allah sebut dalam Quran macam mana, ikut tu. Nabi ajar macam mana, ikut tu. Jangan ikut hawa nafsu daripada rakaat-rakaat manusia hasil pada nafsu dia. Contoh, manusia reka daripada terbit daripada hawa nafsu mereka ni orang Mekah. Dia mari mana? Mari pada khayalan dia. Orang Mekah ni tuan-tuan, dia mari daripada sangkaan dia, malaikat-malaikat ni anak tino Tuhan, dia kata. Dalam Quran Allah sebut banatullah, orang Mekah kata.
Malaikat ni anak tino Tuhan. Mari mana tu? Perkataan itu tu mari daripada hawa nafsu orang Mekah. Apa hawa nafsu? Wahyu tak ada sebut. Apabila dalam wahyu tak ada, dalam peraturan agama Tuhan tak ada, dia sebenarnya kita kena ingat daripada nafsu manusia. Duk diajar seru orang telah mati selain Allah Ta'ala ni, hawa nafsu manusia. Hak peraturan Tuhan tak ada. Sunnah Nabi tak ada. Masa Nabi hidup tu ada. Doa semasa Nabi hidup seru Nabi ada. Tapi selepas Nabi wafat, para sahabat tak buat dah seru Nabi. Oh, tak biasa dengar, terkejut. Terkejut tuan-tuan. Sebab tak biasa dengar, tak biasa mengaji. Kalau mengaji Quran ni habis, dia biasa, dia akan jelas molek. Jadi ni kita baca daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim ini sama ada dia merupakan nama surah ataupun dia merupakan mubtada. Jadi kalau nama surah sama ada surah Hamim Al-Jathiyah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Penurunan kitab Al-Quran ini waqi'un minallah, berlaku ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Al-Quran yang ada depan kita ini turun dia ni daripada Allah. Untuk siapa? Untuk hamba Allah. Allah turun kitab dia untuk hamba dia. Untuk siapa di kalangan hamba dia? Untuk semua hamba dia. Semua sekali. Untuk apa? Untuk disimpan ataupun untuk diketahui? Untuk diketahui. Untuk dipelajari dia. Turun kitab Quran daripada Allah untuk semua hamba dia, untuk hamba dia belajar dan tahu daripada penurunan kitab ni apa yang Allah sebut dalam kitab. Bukan untuk hamba dia simpan dalam rumah jadi macam muzium. Tunggu kena makan ku anak-anak, lepas tu tak bakar api, tak boleh buat apa lah. Tapi untuk dipelajari, untuk diambil tahu isi kandungan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Al-Aziz, Maha Perkasa. Betapa hebatnya dia Allah Ta'ala, betapa perkasanya dia Al-Aziz, tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Manusia kalau kata hebat pun dia ada takut. Tapi Al-Aziz, sifat Al-Aziz ini dia tak takut pada siapa-siapa, tak boleh dikalahkan oleh sesiapa. Betapa perkasanya dia. Al-Hakim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat bijaksana, maha bijaksana. Nak beritahu kepada kita segala yang Allah lakukan ada hikmahnya, kerana dia maha bijaksana. Lebih-lebih lagi wahyu Allah, wahyu yang Allah Ta'ala waktu turun ni, dalam ni siapa-siapa nak jadi bijaksana, dia kena mengaji kitab Allah, kerana kitab ini turun daripada Allah yang maha bijaksana. Jadi dalam kitab Allah ini mengandungi ilmu pengetahuan. Dunia ni sampai akhirat. Nak jadi orang berilmu, kena belajar kitab Allah. Dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ni terkandungnya hukum hakam agama. Dalam kitab Allah ini adanya peraturan-peraturan Allah sebagai ujian kepada hamba dia. Manakah hamba yang boleh ikut peraturan dia?
Manakah hamba yang engkar, langgar peraturan Allah. Ini ujian. Orang boleh ikut peraturan dia, selamat. Orang langgar peraturan dia, tidak selamat. Jadi penurunan kitab Allah Ta'ala ini daripada Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian, ini kepentingan wahyu. Ayat yang nombor 2 ni. Ayat seterusnya ni Allah Ta'ala sebut dalil. Allah Ta'ala mari dalil akli, yang mana akal manusia kalau dengar dia boleh terima. Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya fi pada muqaddar di situ khalqis sama, pada ciptaan lapisan langit dan bumi, yang mana di luar tubuh manusia. Ciptaan langit, ciptaan bumi ni luar tubuh manusia. Pada ciptaan langit dan bumi tadi Allah Ta'ala sebut la ayat, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. La ayat, tanda-tanda. Pada penciptaan langit dan bumi tadi banyak sekali tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda penciptanya, nama dia Allah. Allah Ta'ala nak sebut kepada kita semua hamba yang baca ni, kamu tengok luar di langit sana, di bumi kamu pijak ni, pencipta dia Allah. Dan dia saja berkuasa mencipta, tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Wahdaniyah. Tapi siapa dapat faedah daripada tanda-tanda tadi? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman, yang percaya, yang beriman dengan segala dalil yang Allah Ta'ala sebut, maka dia dapat faedah. Jadi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita tak nampak dah, kita tak boleh tengok. Yang kita boleh nampak, yang kita boleh tengok, tanda-tanda ciptaan dia. Tanda-tanda ciptaan dia. Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalil yang kedua. Allah Ta'ala mari dalil untuk kita semua manusia. Dan dalil yang Allah Ta'ala mari ni sesuai untuk manusia. Tak kena kalau jangan tanya dalil. Allah Ta'ala mari dalil untuk manusia dah. Binatang dia tak perlu kepada dalil. Lembu kebau tu tak perlu dalil dia. Tak perlu kita sebut kenapa aku cipta, sebenarnya aku yang bagi makan kepada kamu wahai lembu. Tak perlu dia. Wirupuk dia makan. Dia pergi. Tak dengar sikit godel atas belakang dia kan, dia bergerak. Dia begitu je. Tapi manusia ni akal yang Allah bagi, dia sesuai untuk menerima dalil dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau Allah Ta'ala berturunkan dalil kepada kita. Yang keduanya, wa fi khalqikum, dan pada ciptaan kamu, ciptaanmu sendiri itu. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma yabuthu min dabbah, dan apa saja ma sini ni mana-mana makhluk. Yabuthu min dabbah, yang melata daripada jenis makhluk yang bergerak di atas muka bumi ni. Mana-mana makhluk yang duk bergerak atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ayat, terdapat banyak sekali tanda-tanda. Tanda-tanda pencipta dia adalah Allah, dan Allah lah yang cipta, tidak ada yang lain. Cumanya ayat yang keempat ni Allah sebut liqaumin yuqinun, bagi kaum yang meyakini, orang yang boleh yakin. Yakin ni tuan-tuan beza dengan iman, dengan lil mu'minin. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak sebut sini lil muqinin tak, tapi liqaumin yuqinun Allah sebut. Nak beritahu kepada kita, orang yakin ni lebih sedikit berbanding dengan mukmin. Mukmin, orang percaya ni ramai. Atas muka dunia ni orang beriman dia ramai.
nak banding dengan orang yakin tu sikit lagi. Tapi orang beriman walaupun ramai, nak banding dengan orang kafir, orang tak beriman, ramai orang kafir lagi. Cuma nak sebut sini, orang mukmin dengan orang yakin ni sikit, hak beriman ni lebih ramai. Kerana apa tuan-tuan? Al-yaqin kamalul iman. Yakin ini ialah kesempurnaan iman. Orang ni beriman dah, sempurna iman dia, keyakinan yang ada pada dia. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Macam mana nak yakin? Dia kena rapat dengan wahyu, dia kena rapat dengan dalil, baru yakin tu mari. Seperti mana contoh? Orang yang biasa dengar Mekah Madinah, dia Cahaya tu dipanggil beriman dah. Cahaya ada Mekah Madinah, cahaya dah. Tapi bila dia sapa sendiri, dia rapat sendiri Mekah Madinah, duduk di Mekah Madinah sendiri, keyakinan dia tu kuat sungguh. Inilah tempat dia. Yakin akan mari masuk kepada manusia apabila dia rapat dengan dalil tadi, dengan bukti tadi. Dulu dengar Mekah Madinah, lalu ni duduk ada sendiri pada tempat bukti ni, yakin sungguh, kuat sungguh. Seperti mana orang yang ngaji Quran. Dulu biasa dengar Quran ni, tapi tak biasa ngaji. Duk dengar gitu. Tapi bila dia mengaji sendiri, dia balik rumah, dia tadabbur pula, keyakinan dia bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Pasal apa tu? Pasal apa bertambah tu? Dengan wahyu Allah, dia rapat. Rapat ni makin kuat keyakinan satu orang. Cuma tak ramai. Tak ramai. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalil yang ketiga, waqtilafil laili wan nahar, dan perselisihan malam dan siang. Bertukar ganti malam dan siang. Tak ada siang, lalu ni malam lah. Semua tu kekuasaan Allah. Dan malam siang ni tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita zikir. Bila mari waktu pagi, Nabi ajar zikir pada kita sesuai dengan masa pagi. Bila mari waktu malam, Nabi kita ajar zikir kepada kita sesuai dengan waktu itu. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah, fatahaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Antara doa Nabi bila sapa waktu malam, zikir yang Nabi ajar. Dan zikir-zikir yang Nabi ajar ni nak mengingatkan kita kepada pencipta yang menjadikan perselisihan malam dan siang ini. Nak ingat kepada hak buat tu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajar zikir. Jadi kita semua ni carilah zikir yang Nabi ajar, zikir pagi, zikir malam. Sebenarnya waktu perubahan ni nak ingat kepada yang buat perkara ni, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi Allah Ta'ala sebut, wa ma anzalallahu minas sama' mir rizqin, dan apa yang Allah turunkan daripada langit sana, gapo dia ni? Air hujan. Mir rizqin, daripada punca rezeki. Air hujan ni tuan-tuan, punca rezeki. Daripada air hujan tumbuh pokok. Daripada pokok, kita sendiri pun makan jenis pokok ni. Binatang pun makan. Daripada air hujan, binatang minum. Binatang tadi kita sembelih, kita makan daging dia. Kita sendiri pun minum air. Punca rezeki, hak paling besar sekali. Kita kena ingatlah air hujan yang Allah turunkan. Daripada air hujan tadi, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan dengan perantaraan air hujan tadi al-arda, bumi, ba'da mautiha, setelah
matinya bumi tadi. Setelah matinya sini, setelah keringnya bumi. Lama tak hujan kering, lama tak hujan gersang. Wa tasrifir riyah. Allah Ta'ala sebut lagi kepada kita, dalil mari lagi, wa tasrifir riyah, dan perubahan peredaran angin. Ar-riyah, pada peredaran angin yang bertiup. Allah Ta'ala sebut ayat, terdapat banyak sekali alamat-alamat kejadian, tanda-tanda kejadian. Liqaumin ya'qilun, bagi kaum yang berfikir. Tengok Allah sebut lil mu'minin, liqaumin yuqinun, liqaumin ya'qilun. Kalau nombor 3 pula, bagi orang yang suka berfikir. Berfikir ni guna akal. Kejadian-kejadian ni tuan-tuan, dia kena guna akal kita untuk kita fikir. Lagu mana? Apabila kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Allah sebut tentang hujan turun, bumi tumbuh hijau. Kita baca dalam Quran, apabila kita tengok luar jadi, mari dalam fikiran kita, semua ini daripada Engkau ya Allah. Engkau telah sebut dalam kitab Engkau. Biar mari ada hak tu. Jangan tak guna fikiran kita untuk fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila angin bertiup, dan bertiupnya angin ini, peredaran angin ini, laju dia, arah mana dia, semua di bawah kekuasaan Allah. Kita marilah benak kita setelah kita baca Quran. Angin bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buat dia ni Allah. Maka kita terimalah ayat ni. Sebab kita baca dah, ya sungguh ya Allah, ada sungguh luar. Nak beritahu kepada kita, apabila ayat ni kita terima, ayat-ayat lain pun kita kena terima. Ayat tentang hukum dia kita kena terima. Ayat tentang supaya tauhid dia, seru hanya dia, jangan syirik dia, kita kena terima. Ayat adanya pertemuan dengan Allah di akhirat, kita kena terima. Ayat ni kita boleh terima kerana ada dalam Quran. Tengok luar ada, kita terima. Ayat-ayat lain seperti hari akhirat, walaupun tak nampak lagi, kita kena terima juga. Sebab Allah yang sama yang beritahu. Jadi Allah Ta'ala sebut yang demikian, yang Allah Ta'ala sebut tentang kebesaran dia tadi, tanda-tanda ayat-ayat dia tadi, tilka ayatullah, itulah dia ayat-ayat Allah, perkara yang Allah khabarkan. Perkara yang Allah khabarkan, ayatnya, itulah dia ayat-ayat Allah. Natluha alaika bil haqq, kami membacakan ayat-ayat ini kepada kamu dengan kebenaran. Dengan kebenaran sini maknanya tak ada bohong sikit abuk. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala buat turun, termasuk ayat ni, ayat-ayat lain, bohong tak ada. Kalau ada bohong tu pihak kamu. So lagi maknanya bil haqqi mutalabbisan bil haqq. Ayat-ayat yang kami bacakan kepada kamu ni mengandungi kebenaran. Mengandungi, dalamnya ada kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala sebut fabi ayyi hadithin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Maka manakah lagi perkataan-perkataan, berita-berita ba'dallah, ba'da kitabillah, setelah kitab Allah, wa ayatihi, dan hujjah-hujjah yang ada di dalam kitab Allah, yang kamu, yang mereka nak beriman. Mana lagi Allah Ta'ala sebut ni? Mana lagi? Mana lagi berita? Mana lagi perkataan setelah kitab Allah, setelah ayat-ayat Allah, hujah-hujah yang ada dalam kitabnya, yu'minun, yang mereka nak beriman. Nak beriman hak mana lagi? Nak percaya hak mana lagi? Kalau tak percaya kepada kitab Allah, tak terima perkataan yang disabdakan oleh Nabi, nak percaya ke hak mana lagi? Kitab Allah tak secara, hadis Nabi tak secara, lepas tu nak cara kau apa? Dalam beragama ni, mana lagi perkataan yang kamu nak beriman, yang mereka nak beriman? Kalau tak sepakat kitab Allah, tak sepakat sunnah Nabi SAW. Jadi perkataan ni tuan-tuan, sebenarnya kita guna dalam kehidupan kita. Padahal awak tak percaya saya kata, awak tak terima saya arah,
Awak tak sibuk agak tu, tak sibuk agak ni. Lepas tu awak nak gapo? Awak nak gapo lagi? Nak kena nimbuk. Setelah Allah Ta'ala waktu ayat Quran, setelah dia hantar Nabi sabda ke, nak kenal Allah macam ni, tak saya pakai, nak gapo lagi? Tu. Jadi kalau tak saya pakai degil juga, maknanya nak azab lah tu. Nak azab Tuhan lah tu. Sikit sebanyak yang kita baca ni tuan-tuan, kita tadabbur lah dia. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mana diberi keyakinan oleh Allah, masuk yakin, iman yang sempurna, dan menggunakan selalu akal kita untuk fikirkan kebesaran Allah Ta'ala dan beriman dan menerima. Bukan orang yang mana tidak guna akal, tak say guna Quran Tuhan, tak say ikut Nabi SAW, tak say pakai sabda Nabi. Kita minta berlindung. Jadilah kita orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab dia, dengan mengikuti Nabi dia SAW. Sekadar tu saja pada malam ini. InsyaAllah kita ada rezeki kita sambung pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanakallah.